صلوا على النور أحمد نور Maka Alhamdulillah kita sekarang berada yang di tempat Medan Selera. Medan Selera ni tempat orang makan, tempat orang berjual beli, tempat orang berniaga. Yang pada asalnya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling Allah kasih, tempat yang paling Allah sayang, tempat yang paling Allah suka adalah masjid-masjid, dan tempat yang Allah paling tak suka pasar-pasar. Boleh saya katakan ini adalah pasar-pasar. Yang pada asalnya tempat ini adalah tempat yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kata para ulama, kerana di sini biasanya orang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini alhamdulillah kita menjadikan tempat yang biasanya lalai menjadi tempat untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu inisiatif dan satu usaha yang sangat bagus daripada yang menguruskan majlis ini sebenarnya untuk kita menjadikan setiap tempat kita tempat untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, moga-moga kita tak termasuk daripada golongan orang yang masuk ke dalam tempat macam ni tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhala suq, barang siapa yang masuk ke pasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita hatta zikir nak masuk ke pasar. Nak masuk jual beli, nak pergi beli makanan, nak pergi pasar beli ikan pun ada zikir dia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita tak masuk ke tempat yang dimurkai oleh Allah. Dengan kita masuk ke tempat itu, dengan kita ada zikir, kita ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk ke dalam pasar dan dia membaca zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir pendek je. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa yang baca zikir ini sebelum dia masuk ke pasar dan dia masuk ke pasar lepas itu, Allah akan tuliskan baginya 100,000 kebaikan. 100,000 kebaikan hanya dengan baca zikir masuk pasar. Dan Allah akan hapuskan daripadanya 1,000 kejahatan. Dan Allah akan tambahkan baginya 1,000 darajat. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke tempat lara, masuk ke tempat berniaga, masuk ke tempat yang kita kata untuk urusan dunia, tapi dapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan orang yang ada ilmu, kelebihan orang yang hadir majlis ilmu. Dia pergi ke mana-mana pun sentiasa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi masuk kerja ke, dia bawa teksi ke, dia jual ikan ke, dia pam minyak ke, dia tetap menjadi seorang abid, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak memperhambakan dirinya kepada dunia. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita dengar daripada Ustaz Abdul Hadi hafizallahu taala tadi, bahawasanya manusia ini diciptakan untuk apa? Untuk kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam Allah beri kepada kita setiap hari, sepatutnya semuanya kita gunakan untuk ibadah. Tapi kita tak mampu, kita kena bekerja, kita kena makan, kita kena berkahwin, kita kena berkawan. Semua urusan dunia tadi kita boleh jadikan sebagai ibadah dengan niat kita. Dengan niat kita datang ke majlis ilmu, kita pergi ke pasar, kita pergi ke kerja kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan jadi ibadah. Sebab itu Nabi kata, niyatul mu'min khairu min amalihi. Kadang-kadang niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya sendiri. Sebab dengan niat kita akan dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamma bi hasanatin falam ya'malha, kataballahu lahu hasanatan wahidah. Barang siapa yang berniat nak buat kebaikan, tak buat lagi, hanya niat sahaja, dan tak buat kebaikan, Allah dah tuliskan untuknya satu pahala. Dan barang siapa yang berniat nak buat kebaikan, kemudian dia buat pula kebaikan itu, akan dituliskan baginya paling-paling kurang 10 kali ganda pahala. Bukan satu pahala, Allah gandakan pahala daripada 10 kali ganda sampai ke gandaan yang tidak ada penghujungnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang nak buat kejahatan, ada azam nak buat kejahatan, ada niat nak buat jahat, nak pergi tengok benda tak molek ke, nak pergi mencuri ke, nak pergi minum arak ke, waliyadzubillah, nak buat kejahatan tapi belum buat lagi. Dia berhenti kerana Allah, dia tak buat kerana Allah, tadi dah niat dah, tapi dia tak buat kerana Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu hasanatan wahidah. Allah tuliskan baginya pahala pula. Tadi nak buat kebaikan pun tulis pahala, nak buat kejahatan pun tulis pahala juga kalau dia tak buat kejahatan tersebut. Tetapi man hamma bisayyi'atin fa'amilaha,
Barang siapa yang berniat nak buat jahat dan dia buat pula kejahatan itu, kataballahu lahu sayyi'atan wahidah. Allah hanya tuliskan untuk dia satu kejahatan saja. Allah tak gandakan. Ini rahmatnya Allah, kasihnya Allah, sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba-Nya dan khusus kepada umat Nabi SAW. Sebab khususiyah ini hanya diberikan kepada umat Nabi SAW. Umat terdahulu, mereka nak buat kejahatan, dah ditulis dosa dah. Tak buat lagi. Tak. Bila mereka buat dosa, digandakan dosa mereka. Dan bila mereka nak buat kebaikan, belum ditulis pahala. Sampailah mereka buat, baru dapat pahala. Berbeza sepenuhnya dengan umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Ini pemberian yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW untuk kita lebih semangat, untuk kita lebih fokus, untuk kita menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah duduk dalam majlis ilmu yang kata Nabi SAW, setiap hari Allah ada pekerja-pekerjanya, yakni para malaikat. Yang kerja malaikat ini apa? Pusing untuk cari mana majlis ilmu yang ada. Kalau ada majlis ilmu, kalau ada majlis zikir, maka malaikat itu akan turun dan akan menghamparkan sayapnya dan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diistighfarkan bagi setiap orang yang hadir ke dalam majlis ini. Kita keluar ni, malaikat istighfarkan untuk kita. Keluar tanpa dosa. Alhamdulillah, moga-moga Allah ampunkan semua dosa kita. Kita keluar ni, malaikat istighfar untuk kita. Istighfar para malaikat jauh lebih baik daripada istighfar kita sendiri. Sebab malaikat tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diminta doa pasti Allah akan bagi. Jadi sekarang malaikat sedang, ya Allah, ampunkan dosa fulan ni, fulanah, fulan ni, Allah ampunkan dosa orang-orang yang hadir ke majlis ilmu. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang hadir ke majlis seperti ini, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan bagi mereka. Kita keluar dalam keadaan kita tenang kerana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sentiasalah kita perlu hadir ke dalam majlis ilmu, kerana seperti mana kita dengar daripada Ustaz Hadi tadi, bahawasanya Allah mengangkat darjat-darjat orang yang berilmu. Saya tengok tadi ada yang mari nak jalan kaki, ada yang mari naik motor, ada yang mari naik kereta. Ala kulli hal, semuanya datang untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum." Kata Allah, kamilah yang akan menghidupkan mayat-mayat yang telah mati di hari kiamat. Allah akan bangkitkan semuanya untuk dihisap di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan kami akan tulis segala amalan yang telah mereka kedepankan, wa atharuhum, dan athar-athar mereka, dan kesan-kesan peninggalan mereka. Kata ulama tafsir, apa benda yang Allah tulis ni? Yang pertama, amalan Allah tulis. Yang kedua, Allah tuliskan, catatkan segala langkah kaki kita daripada rumah kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ke, untuk sembahyang berjamaah, untuk hadir majlis ilmu ke, untuk hadir majlis-majlis yang baik. Allah catatkan segala langkah kaki kita, dikira sebagai pahala. Makin jauh kita berjalan, makin banyak pahala kita. Sebab itu bila mana Bani Salamah, satu golongan yang duduk di Madinah, rumah mereka ni paling jauh daripada masjid. Suatu hari ketua kampung ni mari mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, rumah kami ni jauh ya Rasulullah. Setiap hari kami datang ke masjid untuk solat bersama kamu, untuk hadir majlis bersama kamu. Boleh tak kami nak minta izin, kami nak pindah rumah kami dekat sikit dengan masjid, supaya senang kami nak datang ke masjid." Tak, kata Nabi SAW, tak nakkah kalian setiap langkah kalian ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka tak jadi pindah rumah. Sebab apa? Makin jauh rumah, makin jauh perjalanan kita datang ke majlis ilmu, makin banyak pahala kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di tempat medan selera ni, tempat orang berniaga, tempat orang buat bisnes untuk cari keuntungan. Tapi ada tak dalam dunia ini satu bisnes yang lebih besar daripada bisnes yang Allah tawarkan kepada kita? Allah kata dalam Al-Quran, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah nak beli. Allah tanya, siapa yang nak jual kepada aku? Allah nak beli dengan kita. Kita ni adalah hamba dia. Segala benda yang dia beri kita milik dia. Tapi Allah kata, aku nak beli daripada kamu. Nak beli padahal milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memilih lafaz ishtara, membeli, supaya kita faham perniagaan ini lebih besar daripada perniagaan yang kita kejarkan atas dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ashtara minal mu'minin." Allah nak beli daripada orang-orang mukminin anfusahum wa amwalahum. Allah nak beli nyawa mereka, Allah nak beli harta mereka. Baik, nyawa yang kita ada ni siapa yang bagi? Bukankah Allah yang bagi? Tiba-tiba Allah nak beli balik dengan kita. Maksudnya pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, lembutnya Allah dengan kita sampai dia kata, aku nak beli daripada kamu wahai hamba.
Padahal kita pemilik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah kata, aku nak beli nafsu kamu, yakni jiwa kamu dan harta kamu. Apa dia punya keuntungan dia? Bi anna lahumul jannah. Dan aku akan beri kepada kamu keuntungan, balasan dia kebayar dengan apa? Dengan syurga. Syurga pemilik Allah, nyawa pemilik Allah, harta pemilik Allah. Allah nak beli, Allah bagi pula pada kita. Betapa baiknya Allah dengan kita ni, sampai Allah tawarkan kepada kita, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Untuk aku bagi kepada mereka syurga.